Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan bab yang ketiga, kitab Syama'il Imam Tirmizi, pada bab yang ketiga, iaitu berkenaan dengan sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya rambut ni telah disebut pun sebelum ni dalam bab yang pertama tu, berkenaan dengan fizika Rasulullah. Cuma maklumat itu secara umum. Hak ni khusus yang mana di bawah bab ini Imam Tirmizi rahimahullah kemukakan 8 hadis, yang mana mungkin tajuk ni kita cepatlah sikit sebab dia maklumat tu banyak yang sama. Cuma adalah sedikit kalimah-kalimah yang berbeza dari segi matan hadis itu. Baik, cuba kita tengok bab yang ketiga berkenaan dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskan tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut kita terpanjangnya sekadar mana. Tasrih tu dia terjemah sini perawatan. Cumanya anda tengok dalam hak Arab dia tu yang lebih sesuai. Bukan kata salah, dia ni betul juga. Perawatan tu cuma bahasa dia lah. Cuma kalau bahasa kita tasrih syak ni maknanya bagaimana Nabi dandan rambut, Nabi urus lah. Ataupun setengah ulama dia kata tasrih dengan makna style rambut Nabi, hairstyle lah kata. Fashion dia lagu mana, fashion rambut Nabi ni lagu mana, ada belah tengah kau belah tu kau lagu mana dia, patut kau belakang lagu mana. Tu dia jelas dalam lapan hadis ni lah. Kita kata fashion rambut lah mudahnya. Dan juga bagaimana Nabi beri perhatian dari sudut penjagaan itu, dari sudut penjagaan. Jadi rambut Nabi jaga lagu mana, setara mana Nabi jaga. Baik, itu kita akan dapat daripada 8 hadis ini. Baik, hadis yang pertama iaitu hadis yang ke-24. Wa bihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Ismail bin Ibrahim an Humaid an Anas bin Malik qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunayhi. Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Ia berkata, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjangnya sampai ke tengah telinga beliau. Sampai ke tengah telinga. Baik. Ini dia sebut begitu. Hadis sebelum ni kita baca tak ada sebut tengah gitu. Ingat tak dia punya istilah 3 tu. Wafrah, limah dengan jummah. Wafrah ni siapa di ni? Ni orang panggil apa, cuping telinga. Kalau limah ni maknanya dia bawah pada tu. Jummah ni siapa ke kepala baru, mencecah ni kepala baru, itu dia panggil jummah. Kalau nak rujuk boleh rujuk muka surat berapa, 20 ni. Muka surat 20 ni apa tanda muka surat 20 ni, boleh tengok situlah. Cuba tengok muka surat 20 ni tu kalau tak ingat, sebab istilah ni akan datang apa kita jumpa pula. Muka surat 20 ni tu dia kata wafrah sampai ke syahmah. Syahmah ni lembek telinga ni, tempat orang pakai anting-anting tu. Situ. Limah mana melepas sikit pada telinga. Tapi setengah ulama kata kalau sampai ke kepala baru dia panggil limah. Tetapi kalau jummah, memang dia kena sentuh kepala baru, baru dipanggil jummah. 3 istilah tu. Anak duk kelih-kelih tu tak ada rambut Nabi sampai kata belakang tu. Terpanjang benar ke kata belakang tu, macam perempuan lah. Tidak sampai setara tu lah. Jadi mengikut Anas dia kata rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjangnya sampai setengah telinga, nisfi udhunai. Dalam hadis ini dijelaskan bahawa panjang rambut beliau sallallahu alaihi wasallam sampai ke pertengahan telinga beliau.
Namun disebutkan dalam beberapa riwayat bahawa rambut itu jummah. Jummah tu siapa ke ni? Ni. Siapa ke? Bahu tu. Kalau limah setakat ni. Kalau wafrah, dia siapa di cuping telinga. Tu. Baik. Iaitu rambut yang panjangnya sampai menyentuh pundak ni, kepala bahu ni. Itu dia panggil jummah. Baik. Di antara para ulama ada yang berkata, ini semua kembali kepada beberapa keadaan Nabi SAW yang berbeza-beza. Jadi di kalangan sahabat yang melihat rambut Nabi ni SAW ketika sudah panjang sehingga menyentuh sampai ke kepala bahu, maka dia akhir riwayat dengan jummah lah. Mana berdasar pada masa dia tengok. Jadi sahabat dia riwayat masa dia tengok rambut kan dia ada panjang, ada pendek. Bila dia kerak kan pendek sikit. Bila taruh lama panjang sikit. Jadi periwayatan sahabat berdasar pada masa dia tengok. Gitu. Dan siapa yang melihat rambut Nabi tu lebih pendek, maka dia akan cerita lah. Dia kata wafrah. Dia kata tak lebih pada cupi telinga tu. Dia kata wafrah. Ada semua kata dia kata nampak lebih lagi pada cupi telinga. Dia kata limah. Berdasarkan kepada dia tengok. Oleh sebab perbezaan inilah, maka Hafiz Ibn Kathir dalam buku dia Al-Bidayah wan Nihayah, ketika dia membicarakan hadis-hadis ni berkait dengan rambut Nabi ni, dia kata, Ibn Kathir kata, dia kata sesungguhnya tak ada berlaku pertentangan pun, tak belaga pun, tidak berlaku pertemuan pun dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang dua keadaan rambut. Malah tidak bertemu, tidak kata bercanggah dak pun, dia kata. Sebab apa? Kerana rambut tu kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Dan sahabat ni bila dia riwayat, dasar pada dia tengok masa tu. Dia tengok panjang, dia kata jummah. Masa dia tengok atas sikit pada kepala bahu, dia kata limah. Bila dia tengok, kata tak lebih pada cupi duduk main di sekitar telinga, dia kata wafrah. Itu maksud dia ni. Dan ada juga di antara para ulama yang berkata, sesungguhnya rambut Nabi itu sampai ke pertengahan telinga beliau. Ini jika dilihat dari sisi arah telinga. Arah telinga ni kita tekuk ni, arah telinga. Kalau ni arah depan ke arah telinga sebelah sisi ni. Dia kata dia nampak gitu. Dan rambut beliau adalah jummah. Ini jika dilihat dari arah belakang. Boleh jadi tengah ni agak panjang sikit banding tepi ni. Dia tengok sini siapa ke? Dia kata siapa ke peringkat apa ni? Jummah. Jummah ni makna mencecah di kepala bahu tu. Dia kata jummah. Begitulah seterusnya. Berdasarkan kepada keadaan. Baik, hadis yang kedua iaitu hadis yang ke-25. Wa bihi qala hadatsana Hannad bin Sari. Cuma dia sebut sini kata pendapat pertama lebih jelas lah. Pendapat pertama tu apa dia? Keadaan. Sahabat tengok masa ni panjang, dia kata setara ni. Masa dia tengok pendek, dia kata gini. Hal tu lebih, kata Dr. Abdul Razak ni, kata hal tu lebih sesuai lah. Baik. وبه قال حدثنا حناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, dia kalau Aisyah ni kena sebut biar betul sebab kita nak ambil makna dia. Jangan sebut Aisyah, Aisyah. Tu betul. Sebab kalau tulis kod Melayu takut kita Aisyah. Dia Aisyah. Aisyah ni mana orang yang hidup berdikari, tidak meminta-minta dengan orang. Cukup keperluan hidup dia dari segi pendapatan. Itu mana Aisyah. Makna-makna tu molek. Kalau kita sebut Aisyah, pemuk nama Aisyah. Orang kampung maksud dia Aisyah lah. Jadi gitu. Nak mana? Hak betulnya Aisyah. Nak eja lagu mana tak tahu. Kena eja lagu ni juga asalnya. Dia budah tu tak koma Aisyah. Ya? Pada A tu. Tu ada dah tu. Busar lagi dia jadi panjang lah. Kata Aisyah tu jadi tak ada alih tu. Dia kena ada alih. Kalau Ma'isyah itu maknanya pendapatan. Kalau Ma'isyah pendapatan. Kalau Aisyah, mana orang yang ada pendapatan sehingga tak perlu pada orang. Itu mana Aisyah. Molek mana dia tu. Sumber pendapatan Ma'isyah. Dia ni ada Ma'isyah yang tersendiri. Dia ada pendapatan sendiri. Ma'isyah dia panggil. Kawan kita kan anak darana ada nama Ma'isyah.
Jadi sebut molek lah. Kena aku jawi juga. Kalau tidak jadi kena royak banyak perkataan kena guna. Aisyah. Dia sebenarnya tu kita boleh letak panjang tapi lambat je nak naik. Jadi kita letak atas kepala dia panjang sikit. Aisyah. Boleh buat gitu tapi sekejap dulu buat gitu kata lambat kata. Kena dicari tempat tu dia panggil apa tu simbol tu. Bahagian atas. Jadi Imam Tirmizi dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah, ia berkata, aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan satu cetok lah, ina'in wahid, satu bekas tu bekas awak cebok dalam satu baldi. Kelantan panggil cetok lah. Tak awak cetok tu no. Cetok tu jadi dia kata ni kalau kita perhatikan hadis Nabi mandi dengan isteri dia dalam satu bilik sekali mandi berebut ceton. Lepas tua berlaku, bukan lepas nikah aja dak. Siapa tua berlaku? Tu Nabi mesra semua dia kata dia mandi guna satu ceton lah. Banyak ni hadis ni. Siapa berebut kadang-kadang. Aisyah kata, tinggallah kita sikit air tu. Siapa begitu mesra Maka ada hadis sahih lah tu. Kita tidak nak tengok tu lah. Cuma Aisyah sebut ketika dia mandi, dia kata rambut Nabi SAW lebih pendek daripada jumah. Makna tidak mencecah kepala bahu. Dan lebih panjang dari wafrah. Maknanya antara cupir telinga dengan bahu. Dia panggil limmah. Kena ingat balik lah. Baik, perkataan Aisyah ni, dia kata aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dengan menggunakan satu bekas, satu cetok lah. Ini adalah dalil bolehnya suami isteri mandi bersama dengan menggunakan satu bekas. Tidak jadi mustakmal. Ni mandi bersama guna satu cetung dan satu bekas, berebut-rebut air tu. Ada setengah riwayat tu jelas sebut mandi wajib. Kalau mandi biasa tak timbul lah mustakmal tu. Ni mandi wajib. Lepas tu ada dah cetung dia kan Aisyah Nabi cebok orang tangan. Tak ada istilah mustakmal situ. Ni kena tengok juga dari segi fiqh. Jadi hak Imam Syafi'i sebut mustakmal tu, itulah ulama setengah ulama kata ni anak sebut ni bukan kita nak kata pendapat Imam Syafi'i tak betul, jangan silap faham. Ni perbincangan ulama. Dia kata agak ganjil sikit cara istinbat Imam Syafi'i sehingga ada istimal di situ, sehingga dipanggil air mustakmal. Tu. Tapi tidak jadi masalah pun sebab Imam Syafi'i ada cara dia. Kalau kita nak terima pendapat tu, maknanya bila mandi gini jadi bermasalah lah. Kena guna shower lah tu. Kalau tidak leper ni hari ni. Tak ngecik. Tu. Kawai kita ke mustakmal, tambah-tambah perempuan pula, mandi junub pula. Baik, hak tidak mandi junub, itu juga dia ambil wudu. Berat lagi. Itu juga pada ngecik habis rain lah tu. Pula cebok dengan tangan pula tu. Sebab itulah bagi setengah-setengah ulama, makna ulama ni hak satu level dengan Imam Syafi'i lah. Bukan anda kata. Kalau anda kata, dia kata siapa dia kecek nak lawan Imam Syafi'i. Dia satu level dengan Imam Syafi'i. Dia kritik. Dia kata mana istinbat Imam Syafi'i itu agak ganjil. Walaupun anda sebut begitu, bukan kata salah. Kalau kita pergi pendapat tak apa, boleh, tak ada masalah pun sebab dia tu mujtahid. Imam Syafi'i ni layak. Jangan silap faham lah. Cuma kalau kita bincang dalam keadaan yang harmoni, kita boleh terima semuanya. Jadi anak tak pakai mustakmal ayat terang lah. Bagi anak tak ada mustakmal tu sebenarnya. Kita bincang dah dalam Sunan Nasa'i dulu. Lepas tu lagu mana? Dah awak nak pakai mustakmal, awak pakai. Pendapat tu tak ada masalah pun. Tidak jadi masalah pun. Tu. Kenapa anda sebut gitu? Sebabnya takut timbul fitnah. Kalau kita tak pakai, timbul fitnah. Bila kita tengok orang ambil air semaya dalam bekas kecil, ngecik kita tu, mustakmal tu, buat apa kena dah sini masuk pula al-baldi tu. Anda ingat masa anda perekat sekolah tu? Mana ustaz masa dia buat secara praktikal wuduk tu,
Ambil tu Allah lah, takut ngecik ni. Berdiri depan tu, ambil Allah ni, takut ngecik tu. Maknanya sebab dia nak jaga tak mustakmal lah. Bisa cara beli temu. Cara beli temu jadi apa pahit lah. Jadi benda tu tak ada masalah pun kalau kita nak ikut tu. Keluarga nak ikut tu belakang, mustakmal tu belakang, tak ada masalah pun. Cuma nak ayatnya perbezaan susah sikit lah. Tapi tak apa, kalau kita boleh susah. Dia kata tengok Papa Wahabi ni boleh minat sini kat orang. Tak, kita sebut tu sebab ada setengah-setengah, bukan semua kan. Anak sebut tu sebab pok dia kata kita mazhabmudah.com. Kita sebut sikit tu, pendek tu sebab tu bagi anak tak molek kecek kita, cuma nak terah jari-jari lagu mana berasa tu tak sah, tak seguna tu. Berat dia kata anak ni pok jata ni pok mazhabmudah.com. Dia kata ingat Imam Bukhari jenis mudah.com kali. Imam Bukhari ni. Jadi kena faham lah tu. Jangan mudah-mudah nak kata kau, biar tahu. Macam-macam kita ni. Kerana tak tahulah. Kalau dia tahu, mungkin dia tidak bercakap begitulah. Baik, seterusnya 25 tadi. Baik. Jadi aku ni nak ayatnya Nabi ni dalil lah suami isteri dia boleh mandi. Jadi tak timbul isu mustakmal kalau mengikut kebanyakan ulama lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia ambil kira perkara itu. Jadi kalau kita taklid dan kita tak keluar daripada mazhab Syafi'i, kita tak boleh buat gini lah. Patutlah ke mana hadis ni? Tu masalah tu. Jadi masalah tu kita tidak nak bincang sini. Dulu kita bincang dalam Nasai. Baik. Yang kedua, perkataannya rambut Nabi ni, kata Aisyah, dia kata rambut Nabi ni lebih pendek daripada jummah, makna tak sampai ke mencecah kepala bahu, dan lebih panjang daripada wafrah, makna bawah sikit pada parah telinga, makna duduk di antara jummah dengan wafrah. Orang panggil limmah tu. Jadi penyebutan ciri rambut di sini untuk menjelaskan kondisi rambut tu, bukan jenis rambut. Kalau jenis rambut ja'dul qata' kita bincang sini, rambut Nabi jenis eka tu tak, tidak lurus tu. Tu bukan nak bincang tu, nak bincang panjang pendek. Dan maksudnya bahawa rambut Nabi itu lebih panjang dari wafrah, mana bawah lagi daripada cumpi telinga, dan lebih pendek daripada jumlah, mana atas lagi daripada kepala bahu. Itu maksud dianya. Jadi panjang rambut seperti ini disebut limmah. Kita jumpa dah muka surat 26 dulu, boleh rujuk situlah. Dan penjelasan tentangnya telah disampaikan dalam tajuk sebelum ini daripada sahabat yang menceritakan ciri rambut Nabi sesuai dengan kondisi yang mereka lihat. Baik, hadis yang ke-26. Wa bi qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Abu Qatan qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Bara ibn Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'a ba'ida ma bainal mankibain wa kana jummatuhu tadribu syahmata udhunayh. Imam Tirmizi, dia Tirmizi ni boleh baca tiga Tirmizi, Turmuzi, Tarmizi. Tirmizi, Turmuzi, Tarmizi, boleh baca tiga. Selain itu tak boleh. Dan semua itu merujuk pada kampung kelahiran dia di Iran sekarang ni, Parsi lah. Nama tempat tu Tirmiz. Kalau tarik dalam internet Qaryah tu Tirmiz, keluar peta dia. Peta lah ni anda tak pasti ada ke tidak. Ni peta klasik lah. Tu tempat kelahiran dia. Mak ulama lahir situ. Di Parsi sendiri tu. Baik. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Al-Bara bin Azib. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni marbu'. Kita bicara dah marbu', bertubuh tegak, tidak bokok dah. Tegak tubuh. Cuma kepala dia ke depan sikit. Sebab kalau kata bokok ni dia berkait dengan belakang. Ni dak straight belakang Nabi. Tu kita bincang dah sebelum. Antara kedua pundaknya lebar ni orang panggil apa? Dada dia panggil bidai tu. Dada bidai. Lebar, tidak kata kecil dah. Dan rambutnya jummah yang menyentuh telinganya. Jummah maknanya menyentuh telinga ni. Pelik dia kata. Dia terjemah dia tu. Wa kana jummah tadribu syahmatan. Anda terjemah gini, rambutnya jummah melampaui dua telinganya. Itu lebih tepat lagi. Bila kata jummah, pasti ni mana bawah pada telinga. Tu mana tadrib. Gitu.
Sebab kata jummah ni lebih daripada limah. Limah ni tengah antara cuping telinga dengan bahu. Limah kalau di telinga tu dia panggil wafrah. Istilah dia tu. Baik, hadis yang keempat iaitu hadis yang ke-27. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Wahb bin Jarir ibn Hazim qala haddatsani abi an Qatadah qala qultu li Anas kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bil ja'di wala bis sabt kana yablu sya'ru syahmata udhunayh. Imam Tirmizi dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Qatadah, kata beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, rambut Nabi ni bagaimana? Makna dia tanya tentang bentuk rambut Nabi. Dia tanya Anas bin Malik, seperti apakah rambut Rasulullah ni? Maka Anas pun jawab, rambut beliau tidak keribu. Keribu ni kita sebut dah bawah ni, orang panggil khitin khata' tu. Khitin khata' dia khitin juga, tapi ekar lah, terlebih tepatnya ekar, tidak lurus. Tu keribu tu bahasa, sangat kerinting dia buat. Dia bahasa Indonesia tu. Dan juga tidak lurus. Antara lurus dengan kerinting yang sangat kerinting. Kita sebut sebagai ekar tu. Tok Guana Maulana pun dia kata memang ekar. Hal tu lebih tepat. Panjang rambutnya mencapai cuping telinga, makna peringkat wafrah. Masa dia tengok ni wafrah. Duduk sini cuping telinga. Baik. Jadi sudut pengambilan dalil pada hadis Al-Bara' ini adalah, jadi mana dalilnya di bawah tajuk ni? Ni. Kata Al-Bara', dia kata rambut Nabi itu jummah yang menyentuh cuping telinga. Jummah ni sebagaimana yang sudah dijelaskan di hadis sebelum ni adalah rambut yang panjang sampai kena kepala bahu ni. Dengan demikian maksud jummah sini adalah rambut dia. Sebab tu ana terjemah rambut Nabi ni jummah melepasi cuping telinga. Pada sebut jummah tu tak apa dah. Supaya kita lah. Kadang-kadang kalau sebut soal kalimah pen kita tahu. Dia sebut sifat macam sifat sejuk ketar dia tu. Sebab kalau ketar saja bukan makna sejuk. Dia kata merah merah. Nama dia ni anak Maulana lah saja lah. Dia lah. Masa tu dia kecil lagi, ingat lagi. Dia kata sedap saku nak pecah kepala dia tu. Imdadullah. Hamidullah. Orang kata parah ni. Dia punya takkik nak ayat sedap saku tu nak. Balaruh dia tu pecah kepala. Kita kata ni ya awak gitu tu nak. Lepas tu dia kata lagu mana nak ayat, dia kata nak ayat sedap. Kata ada lagi lain. Dia biasa tu. Nak ayat gambar sedap apa nak pecah kepala. Ini kepala boh dia, ayah dia ni kepala hai berat ni nak pecah kepala sedap sekut. Banyak benar kita dengan dia kecek masa budak-budak gitu. Tu tak ikut kaedah tu. Jadi nak ayatnya hak ni pun sebenarnya lagu tu kalau ayat Jummah cukup dah. Tapi tadribu uzan nak ayatnya nak ayat takik bila, sebab kalau limah tu boleh jadi sebab dia mungkin dia ada juga jenis rambut di cuping telinga dia panggil wafrah itu. Ni nak ayat, kalau tak ayat fi dhunah tak apa dah tu. Tadribu uzunah tak apa dah. Tapi dia ayat juga kita boleh terima gitulah. Maknanya rambut dia sampai melepasi telinga sehingga ke kepala bahu. Terjemah gitu. Sebabnya tadrib ini daraba yadribu ni boleh terima tak silaannya sampai 26 perkataan daripada daraba yadribu. Darab tu bahasa Arab asal. Misalnya kita kata ithnain darbu ithnain, 2 kali 2. Darb darak, kalau Melayu gitu darak juga kali gitu. Bahasa Arab gitu. Darb mana buat perumpamaan, daraballahu mathala, Allah buat perbandingan. Banyak kalimah darb ni tak silap 20 kau belah gitulah. Tengok dalam kamus tengok banyak ni kamus besar lah, kamus kecil tak sebut tu. Misal kamus munjidut tullab, munjid tu siapa belah. Kalau wali tu lebih lagi kalimah wali. Banyak jadi kena tengoklah. Dia terjemah ni lagu tu lah.
Sebab kalau kita baca ni, kita akan jadi confused kalau kita tidak tahu asal bahasa Arab dia tu. Tengok dia katanya, panjang rambut dia panjang rambut dia tu syahmah apa ni, ni tak apa tadi 20 tadi ni yang tidak sebut gitu. Ni dia sebutnya rambut beliau tu tidaklah terlalu kerinting dan juga tidak lurus, panjang rambut dia mencapai cuping telinga. Tadi pun bicara dah kan, syahmah ni cuping telinga ni, syahmah ni tu. Dia kalau furung uzunain atas ni, furung uzunain dia panggil ni, tempat kerah ni dia panggil furung uzunain. Ni kalau furung uzunain sini. Tak apalah dia. Sedangkan hadis Anas di dalamnya disebutkan panjang rambut mencapai cuping telinga. Ini menceritakan kondisi rambut Rasulullah. Rambut Anas tadi. Hadis 20, hadis berapa tadi? Ni lah. Ni. Hadis 27. Dia pelbagai tadi pun dia sebut dah kan, dia tak suka kalau sebut gini tak apalah tu. Baik, seterusnya kita pergi pada hadis yang ke-28, hadis yang kelima. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Yahya wa bi qala hadatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Makki qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an ibn Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani binti Abi Talib qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan walahu arba'u ghadair. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ummu Hani putri Abi Talib. Kata Ummu Hani, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tiba di Mekah. Ni selepas daripada Fatih Mekah lah, selepas Mekah tu berjaya ditakluki tu. Dan pada waktu itu beliau memiliki 4 ghadair. Nabi kita kata dia rambut jadi macam 4 ekor tu. Dia gabung macam jaling lah. Dia jaling rambut saja nampak macam 4. Tu makna ghadair, arba'a ghadair. Kita tengok selepas ni apa maksud dia. Jadi perawi hadis ni adalah Ummu Hani. Ummu Hani ni adalah adik-beradik kandung Ali bin Abi Talib, sepupu Rasulullah juga. Dan sebenarnya ada riwayat sebut pernahlah Nabi berkenan kepada dia nak nikah dia, cuma dia tak sah kerana pada waktu tu ada disebut gitulah. Lepas tu dia menyesal. Tak sah itu sebab inilah, sebab masa tu kan, masa di Mekah, moga Nabi ni dituduh macam-macam. Moga Nabi dilihat pelik lah. Bila umur 40 tahun kata Tuhan Isa, Tuhan Isa mengaku jadi Nabi. Berlaku pertemuan dengan masyarakat pada waktu itu. Ada disebut gitulah. Ummu Hani ni. Tapi selepas tu dia masuk Islam. Ummu Hani, dan dia ni muslimah yang salihah. Wa hasuna islamuha. Islam dia ni Islam yang baik. Ada peranan dia juga. Bawah tu dia ada buat tu. Sebab cuba tengok bawah tu, molek kita tengok bawah tu. Diriwayatkan oleh penulis sendiri dalam Al-Jami', mana dalam Sunan Tirmizi ada hadis ni juga. Bukan sekadar dalam ni saja, dalam Jami' Tirmizi pun ada juga. Hadis 1781. Kemudian ia menambahkan hadis ini. Kemudian di hujung hadis ni Imam Tirmizi kata hadis hasan gharib. Hadis ini hasan gharib. Bukan harib tu gharib. Salah tu, gharib. Mana dari satu sanad hasan, tapi dari satu sanad yang lain gharib, ana ganjil lah. Gharib sini ni setengah kena beringat sikit bila Imam Tirmizi kata gharib bukan bermakna lemah, tapi ada juga dengan makna lemah, dhaif. Tapi ada juga tidak gitu, kena tengok juga. Bahaya juga istilah tu. Walaupun kebanyakan ulama kata gharib ni makna dhaif lah, tapi tidak mesti. Tak apalah. Muhammad ni nama khas kepada Imam Bukhari. Dia kata, aku tidak mengetahui kalau Mujahid pernah mendengar hadis daripada Ummu Hani. Kalau kita tengok dalam sanad ni, cuba tengok sanad tu, dari Mujahid, dari Ummu Hani. Imam Bukhari kata aku tak tahu, aku tak pernah dengar. Mujahid ini salah seorang tabi'i besar, dia meriwayatkan hadis pada sahabiah bernama Ummu Hani. Aku tak tahu, aku tak pernah dengar. Bila Imam Bukhari kata aku tak pernah dengar, tidak serupa anak kata. Kalau anak kata anak tak pernah dengar, memang ustaz tidak alim lah mana bab ni. Tapi kalau Imam Bukhari kata, ulama akan beri perhatian. Orang kelas Imam Bukhari bila kata aku tak pernah dengar, kena cek molek lah.
Tu naknya standard Imam Bukhari. Kalau kita kata memang tak reti je lah. Memang dah kalau kata mu tak tahu memang aku percaya. Nah. Tapi kalau Imam Bukhari kata saya tak dengar hadis ni, Mujahid pernah ambil pada Hani, setengah ulama kata jadi lemah hadis ni. Naknya besarnya kedudukan Imam Bukhari. Akan tetapi besar kemungkinan ulama lain kata besar kemungkinan Mujahid pernah mendengar hadis daripada Hani. Apa ulama kata besar kemungkinan? Sebab dia kaitkan masa Mujahid ni ada ni Hani masih hidup lagi. Sebab Imam Bukhari kan dia syarat kena bertemu. Mana kalau sekiranya ada satu zaman tapi tidak boleh dibuktikan dia pernah bertemu, Imam Bukhari tak terima lagi tu. Tak apalah, bagi ulama yang mengatakan kemungkinan bertemu tu ada. Sebab apa? Kerana Mujahid, tengok dia salah Muhahid, Mujahid tu. Lama kita tengok ni mana pula kerana dia dak Mujahid ni. Kerana Mujahid lahir pada tahun 21 Hijrah. Maknanya 11 tahun selepas Nabi wafat. Tak, 11 tahun lah. Tak. 13 tak. Duk Mekah 10 tahun lah. 10 tahun betul lah, 10 tahun tak? Ataupun 11 tahun gitulah lebih kurang. Dan Mujahid ni orang Mekah. Mujahid ni orang Mekah. Sedangkan Hani juga orang Mekah. Disebutkan dalam biografinya bahawa dia masih hidup setelah wafat Sayyidina Ali selama setahun. Sedangkan wafatnya Ali pada tahun 41 Hijrah. Dan maknanya Hani ni masa Sayyidina Ali wafat, dia hidup setahun lepas tu baru dia mati. Hani ni selepas Sayyidina Ali wafat, adik dia lah. Setahun lepas tu baru dia meninggal dunia. Dalam biografi dia disebut begitu. Sedangkan wafat Ali tahun 41. Dengan demikian ada kemungkinan, besar kemungkinan lah, Mujahid ni pernah mendengar hadis pada dia. Dia berdoa lah moga dia lahir pada tahun berapa ni? 21 Hijrah. Enggak 21 Hijrah. Tu bukan zaman Zainal Ali tak mengata lagi. Tu zaman Sayyidina Umar mengata. Ke 21 Hijrah tu zaman pemerintah Sayyidina Umar. Enggak selepas tu 12 tahun selepas tu zaman Sayyidina Uthman pula. Selepas tu baru Sayyidina Ali. Jadi kemungkinan besar tu mungkin sama-sama duduk Mekah. Kemungkinan bertemu antara Mujahid dengan Hani ni sangat besar. Tu. Dengan demikian ada kemungkinan Mujahid ni pernah mendengar hadis daripada Hani. Ibnul Qayyim menyatakan hadis ni sahih dalam kitab Zadul Ma'ad dia. Demikian juga beberapa ulama lain. Baik, tak apalah, seterusnya. Sedang perkataan Hani, dia kata Rasulullah SAW pernah tiba di Mekah. Maksudnya ialah mengunjungi kami di Mekah tu. Dan pada saat itu beliau memiliki 4 ghadaid. Apa maksud ghadair ni? Ghadair ni adalah bentuk jamak daripada ghadir. Artinya kumpulan rambut. Ni lah kumpulan rambut. Mana dia jalan lah. Rambut Nabi ketika mencecah kepala apa dia ikat. Buat 4 ekor kata. Lagu mana kita kata? Orang kita tak biasa, orang Arab biasa je gitu. Terus buat lah ni tak tahu. Orang kata itulah mung tak pergi ngaji sangat. Orang ngaji Syama'il duk ngaji kitab tak pakar tu. Ada Nabi buat gini. Cumanya kalau dalam bahasa baru ghadir ni dia panggil toncang tu. Kalau dalam bahasa Arab baru ni ghadirah tu toncang. Toncang tu sini atas ni. Panjang supaya-supaya Mongolia tu. Tu dia panggil ghadirah. Daripada kalimah ni juga. Jadi makna ni sini sama ada cuba tengok di situ kata Ibnul Qayyim. Pertama kali beliau menggeraikan ni lepas rambut dia. Menggerai tak? Meleraikan tu sebenarnya. Dia meleraikan tu. Dia panggil irsal. Irsal ni maknanya lepas, tidak ikat. Lepas gitu ya. Bahasa Indonesia menggeraikan, meleraikan lah, lepas gitu, irsal. Lepas gitu ya rambut dia. Kemudian dia kelompok tu dia ikat. Jadi kadang-kadang 2. Dia ikat cetung. Dia bukan sebab dia bawah. Bukan atas. Nabi tak buat atas. Dia bawah. Dia bawah ni kan sebab rambut Nabi ni ada setengah ulama kata Nabi kerak ni bukan 1 2 3, dia panjang atas ke bawah, sini pun dia pergi ke belakang dia kerak sama. Seporang tabligh kan dia buat, dia pegang gini, dia kerak pun, lepas tu dia sama. Jadi hak atas ni dia sampai ke bawah ni juga. Tu peseng rambut zaman dulu. Itu dalam syarah hadis lah sebut gitu.
Kemudian dia mengelompokkannya. Hak ni tidak meleraikan lah kalau mengelompokkan ni. Mengelompokkan rambut artinya menjadi kedua kelompok. Di setiap kelompok rambut terdapat kumpulan rambut. Dia ikat. Orang panggil ni jalin lah. Jalin lah. Sedangkan makna meleraikan adalah menjadikan rambut terjurai ke belakang tanpa dikelompokkan. Lepas gitu irsal lah. Lepas gitu. Ada juga rambut orang perempuan kan. Dia panjang lepas gitu. Ada juga gitu. Ni ayatnya betul rambut Nabi. Tapi Ummah Hani kata masa dia Mekah pak dia buat. Anda duk lihat, duk tengok dari syarah sebab Nabi naik unta supaya lebih selesa. Tidak duk jadi perbayar kena angin ke apa. Tu salah satu. Kalau benda lelaki jaga jaga. Sebab tu hak ni bukan kebiasaan. Sebab tu anda nampak kerana perjalanan jauh tu Mekah Madinah tu. Jadi kalau itu gitu kan jadi orang panggil perbayar rambut dah boleh jadi. Tapi apakah lagu ni sama? Tak ada. Berapa sahabat lain tak ayat? Hak adanya ada sebut Nabi ikat rambut tak ada. Nabi jalin rambut masa nak perang misalnya. Nak perang Nabi ikat. Ada? Kerana nak perang. Dan tak ada biasa dah. Setakat anda tahulah. Nasabah lah kalau nak perang. Dulu sabung rambut bahan itu mata ikat menjadi kemah. Gitu Mungkin nak pakai topi lagi ni. Boleh jadi. Tapi ada berlaku gini. Sebab itulah setengah ulama kata kalau ada orang jatuh ikat rambut tak usah kata apa. Boleh. Ada yang kata gitu. Tapi jangan ikat sini. Hak ni tak boleh. Nabi tak ikat sini. Hak ni pokok Yahudi. Hak ikat sini. Tu disebut. Hak tu pokok Yahudi. Paklon ni pun dia ikat gitu lagi. Bahan cawek sepuluh piring. Pihak tu dia keping-keping. Hak tu memang hak tu tak boleh. Orang Islam tak haram. Sebab hak tu memang syiar pokok dia. Tak boleh. Tu kena tahu jugalah. Cumanya ada juga ulama kata masalah rambut ni kena tengok keadaan setempat. Ada juga ulama sebut kalau orang uruf dia, kalau orang tengok jadi tu email pulak. Serabut perut aku dia kata kelih tu email lagu ni ikat rambut belakang gitu tu dak. Kena ikat buat suruh singkat lah tu perlu kejap tu mamu. Email relax baca Quran. Engkau apa Quran? Sebab tu setengah ulama mengikut uruf. Sebab itulah ulama kata tidak sunnah tasyri'iyah. Hak Nabi nak jaga dia, jaga. Hasil ni pas ni dia ada sebut. Nabi rambut panjang tu jaga. Masa iktikaf tu Allah lagi kepala kut naik kut pintu supaya Aisyah basuh rambut tu. Tubuh duduk dalam kepala duduk keluar pintu khawqah tu. Aisyah kata aku duduk bah. Maknanya Nabi suruh jaga. Pendek ke panjang pun kena jaga. Hak tu hak naknya. Tapi bagi anda lebih setuju ni mengikut uruf lah. Mengikut uruf. Uruf tu lagu mana? Sebab setengah-setengah tempat memang rambut panjang. Orang Pakistan memang biasa. India. Maulana tahun ni perkataan ni. Tunggu kita Maulana pun pernah. Duk tengah ngaji ya batal wuduk nak pergi ambil wuduk luruk rambut gini kita kelih kita anak-anak murid ni kata aku nak tahu hetek panjang belakang kita lama lah boleh panjang muka tak biasa tahu panjang. Lepas tu dia tengok pakat panjang lah dia pun kerak panjang pakat tak belakang tu masa tu tak tubik kuliah mana-mana duduk rumah pakai seluar India pakai seluar India seluar bell bottom tu ada lampu panjang kat ni anak dia setengah-setengah tepat. Apa anak kata urus tu apa? Anak pernah pergi nak ngaji nahwu pondok, dia tak layak. Kita rambut panjang. Rapak kepala baru. Nak pergi ngaji nahwu. Apa ngaji nahwu rambut tak kerak. Dia pakai luar jing. Nak pergi ngaji nahwu tu pergi pondok. Malas sebut pondok mana. Pondok paling sahur dengan tu. Pergi nak ngaji. Dia kelihatan apa. Kita pun tak faham. Kita pun tak nak ngaji. Mana rambut panjang. Dah pihak tak pakai. Sisi pula tak boleh pakai gitu. Rambut ni. Pakai luar wajib. Pergi nak ngaji nahwu. Tok guru kita kata di Kelantan ni ramai tok guru nahwu. Anak nak ngajar semua tak ada. Carilah tok mana pergi. Jumpa dengan tok guru lain dia bolehnya dia tu. Rambut panjang gitu tapi setengah-setengah tak sih. Nak suka tak? Hak anak tak jadi tak pergi dia suruh cukup. Kita kata tak ada apa ngaji nahwu dah cukup kepala. Tak ada ngaji. Pergi ngaji juga, pergi ngaji dengan orang lain. Dia ni ngaji Mekah. Nama dianya Ustaz Hassan di Utak Cupu. Mana dengar tak? Dulu dia pernah jadi Tok Syekh Pondok Modern saya tak silap ni. Pernah. Ustaz Hassan Utak Cupu tu orang alim tu. Ingat lepas lah nahum. Ngaji Qatrun Nada. Tak apalah sebab tu kena ikut urus tu. Dah masyarakat kita tak boleh kalau kita buat jadi timur fitnah tak boleh juga jadi. Kena jagalah.
Kena jaga Mungkin kita ayat hidup tak jangan ngaji pondok. Gi dalam rupa gitu dia tak sih, tapi gi ngatuk bulan tak apa dia tu. Gi ngaji di masjid dekat rumah dia, rumah Ustaz Asal. Baik, seterusnya cuba tengok lagi 29 kita tengok 29. Kita sebelum ni kita duk baca hani pun mana tak ada sahabat kata Nabi itu rambut gitu. Ni ada. Pak nak pula dah. Arba'u ghadair. Tapi ke Ibnu Qayyim kata kalau semata-mata ghadir maknanya belah dua. Dia belah buat kelompok dua gitu. Tapi hak ni sebut empat. Tak apalah tu. Jadi makna hak ni bukan kebiasaan ni, kena ingat ni. Kalau kita selalu tengok orang di masjid jangan tegap. Kalau saya kata gapo biarlah. Dia mari masjid tu. Mari masjid. Hak rambut molek dia tak mari. Baik tak secara tak secara tu. Asalkan dia bersih molek tak apalah. Baik, hadis ke-29. Situ dah, Wa bi qala hadatsana Suwaid ibn Nas qala hadatsana Abdullah ibn al-Mubarak. قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن معمر عن ثابت البناني. Tu baca dia, kena tubik nun kecil an Thabitil Bunani. Kalau kita baca an Thabit al-Bunani tu tak kenalah. An Thabitinil Bunani. Kata tanwin bila bertemu alif lam kita tubik nun kecil supaya baca Quran tu lah. Nun kecil tu. An Anas anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunai. Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata bahawa rambut Rasulullah sampai ke pertengahan telinga dia. Maknanya dia nak yang ni wafrah lah, duduk di telinga tu kira wafrah. Hadis Anas ini sudah disebut di dalam hadis-hadis sebelum ni, tapi sanad tak sama, sanad lain, sanad berbeza, cuma matan tu sama. Cumanya ada tambahan pertengahan ansaf tu dalam hadis ini. Dalam hadis ini ada sebut ansaf, dalam hadis dulu tak ada, dengan mengatakan jamak ansaf, tetapi digandingkan dengan kata musanna udhunai. Udhunai itu musanna, dua telinga. Tak apalah, pandai anda bagi penjelasan. Dalam bahasa Arab ini adalah pola kalimah yang benar. Biasa dalam bahasa Arab boleh guna gini. Contohnya seperti firman Allah, qad dha'at qulubukum faqad dha'at qulubukum. Maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong menerima kebaikan. Sagat tu silapnya. Faqad sagat qulubukum. Maka sesungguhnya qulubu tu kalau asal nak kira hati-hati kamu berdua. Sepatutnya kita kata apa hati-hati kamu berdua? Dua orang tu dua ya hati, apa qulub pun. Sepatut kita kata sagat qalbanukum mana? Dua hati. Tak, dia tak guna. Mana dalam bahasa Arab boleh, Quran guna. Sepatut jadi kita tak terjemah begini. Maka sesungguhnya telah condong oleh hati-hati kamu berdua. Kepelik macam mana hati-hati kamu berdua? Kau ada di salah seorang itu dua hati. Boleh guna gitu. Maknanya kalau kita sebut dalam bahasa ni, anak guna bahasa, kalau tak belajar bahasa Arab langsung tu kita tahu. Ni dia panggil apa? Tarkib idhafi. Tarkib mudhaf dia tu dalam bentuk jamak, mudhaf ilaih dalam bentuk musanna. Hak tadi ke ansaf itu mudhaf jamak tu. Mufrad dia nisfun tu lah. Nisfun tu separuh. Ansaf ni maknanya jamak daripada nisfun, separuh-separuh. Ada mula-mula nisfun. Ada nisfun lah. Ni guna ansaf jamak. Semula-mula nisfun. Guna sa. Ni ansaf. Lepas tu udhunai dua. Maknanya mudhaf ilaih itu dua. Musanna. Boleh dalam bahasa Arab gitu. Tapi orang terjemah pertengahan dua telinga. Orang terjemah hati kedua-duanya. Orang tak kata hati-hati keduanya. Kalau hati-hati mana lebih pada dua. Kata berganda tu menunjukkan jamak. Kalau bahasa Melayu, ayatnya dalam bahasa Arab ni boleh guna gitu. Tak apalah. Baik.
Misalnya lagi, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ni sama juga. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka potonglah oleh kamu. Aidi tu jamak, tangan-tangan keduanya. Sepatutnya dua tangan lah. Jangan guna jamak, tak boleh. Aidihima, huma tu kan dua. Apa guna aidi ni jamak. Tangan-tangan lebih daripada dua. Boleh gitu. Banyak dalam Quran lagu tu. Tak salah. Apa tu? Dalam internet ada. Dalam internet puak-puak orientalis kritik ni Quran good pakar tak betul. Mudah fa'ilain. Hak ni jamak, ni musanna. Tak betul. Tak bahasa Arab pun gitu Syekh Arab pun guna gitu. Mu ya tak erti. Dia nak kritik Quran. Tu tak apalah, cuba tengok. Ni sama saja ni, lebih kurang lah. Hadis 30. Kita terus pergi hadis 30. Kita terus pergi pada hadis yang ke-30. Tu pun lebih kurang tu maksud dia. Wa bi qala hadatsana Suwaid bin Nas qala hadatsana Abdullah bin al-Mubarak an Yunus bin Yazid. Okay. Masalah apa tidak Yunusi tu kalau belajar bahasa Arab dia Mansub bin Nazil Khafid lah tu. Belajar dah kau dengan Ustaz Arif dah lagi sana. Masuk an tapi tak boleh bagi bawah. Sepatut kalau an tu kena bagi bawah, ni tak bagi datang. Tu dalam nahwu tu akhir datang. Ani Az-Zuhri qala hadatsana Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rah وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meleraikan rambut dia, membebaskan rambut dia tanpa ikat lah. Itu maksud dia. Sedangkan orang-orang musyrikin pada waktu tu mereka jalin rambut mereka. Jalin rambut ni. Tu orang musyrikin. Mengelompok rambut menjalin rambut lah. Dan ahlul kitab meleraikan rambut dia lepas gitu ya. Maka Nabi SAW lebih senang mengikut biar serupa dengan ahlul kitab dalam hal-hal yang belum Allah tentukan hukum. Mana boleh lagi masa tak ada hukum lagi. Maka Nabi pun lepas gitu rambut. Tak ada ikat, tak ada gapo. Kemudian setelah itu Rasulullah suka mengumpulkan rambut dia. Suka maknanya ikat. Hak ni ikat ni pun dalam keadaan tertentu. Bukan sama gitu. Hak kebiasaannya Nabi kalau kita tengok dalam kebanyakan hadis Nabi lepas gitu rambut dia. Misalnya buat begini Nabi sebut Nabi sisir. Nabi tak belah pun ada juga belah. Tidak ni kalau belah ni panggil mafrak. Dia buat gitu. Sisir pakai belakang sisir. Kemah sini. Tu kebiasaan. Nabi buat gitu begitulah. Baik, seterusnya hadis yang ke-30. Farraqa tu kemudian Rasulullah mengumpulkan di sini ni makna sini ni sebab lain ni tu terjemah bahaya tu. Sebab dia guna summa farraqa ni belah rambut. Beza dengan hak tadi tu kumpul. Lain. Ghadir tu macam jalan lah. Ni tak ni. Tapi terjemah dia serupa. Kemudian Rasulullah mengumpulkan rambut. Takut faham semua tadi. Tak ni. Farak ni dia buat gini, dia belah. Misalnya gini. Belah tengah. Nabi buat gitu. Belah. Ada dia panggil mafrak. Kadang-kadang tepi pun ada. Selepas pada tu. Mana tak serupa dengan Yahudi, tak serupa dengan musyrikin. Dia belah rambut. Tapi ulama kata boleh belaka. Kecuali lah bentuk rambut tu menjadi syiar ajaran tu. Baru tak boleh. Kena pastilah tu. Kena pasti. Baik, cuba kita tengok di sini. Jadi kata Ibnu Abbas, dia kata Rasulullah pernah meleraikan, yakni melepaskan rambutnya, membiarkan terurai ke belakang gitu lah, tanpa ikat, tanpa apa. Belah pun tak pakai gitu ya. Ada juga gitu. Sedangkan orang-orang musyrik, dia kelompokkan rambut dia sama ada dia belah. Cuba tengok. Yafrikuna, itu mana belah? Belah rambut. Tu yafriquna ru'usa, belah rambut, bukan ghadir, belah rambut. Manakala ahlul kitab lepas gitu ya,
Rambut dia melerai ke mana lepas gitu. Tu maksudnya. Yusdilunya macam irsal lah, makna lepas gitu ya. Tu maksudnya. Jadi mula-mula mereka awal Nabi suka ikut ahlul kitab, Nabi buat gitu. Lepas tu Rasulullah belah rambut dia. Belah rambut ada juga. Nak ayatnya benar ni benar yang tidak tetap lah, boleh lah. Boleh. Asalkan nampak comel. Sebab itulah dulu ingat benar Tok Guru kita sebut, nampak comel lah ke mana. Sebab tu Nabi cukup pala masa tahlul. Nabi tak cukup pala tahlul tu ya. Lepas tu janggut ni tak ada siapa hadis sebut Nabi pernah cukup. Kekak pendek tak ada. Misalnya ada cukup. Ada sebut dalam hadis. Janggut tak. Tu pun ulama bincang lagi. Jadi kalau orang cukup tu dosa ke tak? Kalau mazhab Hanafi tak boleh, dosa dia. Mazhab Hanafi tak boleh. India tu. Tok Guru kita kata, Malana lah. Dia kata kalau dia tengok anak-anak murid dia nampak macam paduk, dia panggil mari. Tok Guru rasa. Dia kata tak ada ni, kalau tak ada asal tak apa. Kalau dia rasa garam gitu, maknanya tak ada cukur. Dia kata bila tumbuh baru masuk kelas. Parut. Dia tak boleh masuk kelas, cukur. Dia kena kerak ya, biar ada. Hak afdalnya enggak gitu. Pakai baru kerak, biar tahu sepanjangnya. Apa ni sejak 3 bulan. Segenggai. Tu molek. Dia baru berat benar, dia tak boleh dia. Dia kira tak haram lah bagi dia. Sebab tu orang ada pokok tabligh, bukan semua. Dia kritik Maulana depan-depan kata Tok Guru yang ngajar hadis mana dia kata. Mesa nak tutup mulut kata. Kata tak ana tak tengok Tok Guru ana kerak misalnya makan dia tak kena tu. Kita sebut gitu. Dia kata ila siqah, dia sebut ila siqah. Ila siqah. Kata bergerak bapak entah tak usah lagi bab ni kata paruk ni kata ni. Dia kata ila siqah. Bab apa tu? Sana. Jadi benda-benda gitu tak patutlah. Tak patut. Patut lagu mana Pak Ikhwan Muslimin cukup habis ni. Pak Ikhwan Muslimin tu halikah hebat mai penulis kitab. Tak ada ni cukup terus. Lagu mana? Jangan hak tutup ulama besar tu. Pak Ikhwan kita nak kata beringat sikit ya, ulama faham lagu mana bagi lagu tu. Sebab tu setengah ulama kata hak tu bukan sunnah tasyri'iyah, tidak disyariatkan. Tapi kalau kita nak ikut Nabi, ingat ke Nabi boleh. Enggak kawin tu walaupun cukup pun ingat Nabi lebih dari kita. Mati kerana pejuang Islam tu. Baca kat sejarah bagaimana popok dia pergi ke peringkat awal, dia pergi ke Palestin, popok dia. Lepas tu kajian mesti sekat dia tak pergi. Sebelum tu dia boleh pergi, popok dia pergi. Mana popok ikhwan mati syahid. Semasa dibenarkan pergi melintasi tu nak pergi ke Gaza tu kan dulu, cuba baca sejarah. Bila kajian mesti sekat tak pergi tu pakai hak balik, mari kena tangkap, kena penjara, baru pok dia tak boleh pergi. Sebelum tu pok dia pergi. Tu nak ayatnya orang kita ni kadang-kadang tak faham, dia doa lah, doa. Gitulah. Jadi orang yang musyrik, cuba tengok huraian dia tu. Orang-orang musyrik biasa, bukan semua, biasa mereka mengkelompokkan rambut mereka yang ni belah. Kelompok tu kenapa tu? Sebab dia guna yafruquna, mereka belah rambut. Maksudnya dia buat tu, maksudnya membelah rambut di tengah menjadi dua bahagian. Dia buat di huraian tu. Takut tak faham. Bahagian pertama ke sebelah kanan dan bahagian kedua ke sebelah kiri. Belah lah. Tu. Seterusnya, dan ahlul kitab mereka lepas gitu rambut, tak belah gitu. Beliau lebih senang mengikuti serupa dengan ahlul kitab dalam hal-hal yang belum Allah perintah. Masa tu Allah tak tentukan lagi. Tak ada pun lagi, tak boleh serupa dengan apa-apa Yahudi ni. Tak ada lagi tu masa tu. Kerana ahlul kitab mempunyai kitab samawi dari langit. Bisa jadi sebahagian perbuatan mereka sesuai dengan isi kitab mereka. Boleh jadi sebab dia ni enggak ahlul kitab juga kan. Kitab dia pun kitab samawi. Asalnya agama sembah, agama tauhid juga asalnya. Mana lebih dekat ke arah tu. Sebab tu Nabi suka ikut dia tu. Pada waktu tu Allah pun tak lagi ikut apa Yahudi ni. Hal ini berbeza dengan orang musyrik. Sesungguhnya agama mereka dari awal lagi adalah agama yang dibuat, bukan dari langit. Agama yang dicipta oleh manusia dan tumbuh daripada pemikiran ahli falsafah. Sebenarnya ahli falsafah sampai dulu. Perkataan kemudian setelah itu Rasulullah mengumpulkan rambut di mana belah. Hafiz Ibn Hajar berkata mengelompokkan rambut adalah kebiasaan beliau yang terakhir dibanding mengerai. Kata Hafiz Ibn Hajar ala-ala akhir, ala-ala tua tu lah, dia suka belah rambut. Sebelum tu tak urang gitu. Maknanya ikut cara ahlul kitab itu. Bab tu tak apa. Sebab tu ulama kita kata hak ni boleh berlaku lagu menasakkan tidak menyerupai ajaran sesat.
Kita pun habislah terakhir. Habislah lubak ni malam ni. Moga sabuk kau ringkah tu gak. Patut hadis pun lebih kurang sama, okey. Kita ambil lagi hadis terakhir, hadis yang ke-31. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Ibrahim bin Nafi' al-Makki an ibn Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha dhafaira arba'a. Tadi guna ghadaid, ni guna dhafair pula. Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan hadis ini daripada Ummu Hani. Kata Ummu Hani, aku pernah melihat Rasulullah memiliki 4 kelompok rambut. Bukan belah pak gitu dak kat belakang, belah pak udah benar, belah mana belah pak. Dia kelompok rambut. Sebab tu dia tidak guna yafrik, faraqa, dia tak guna sini. Tapi dhafai. Baik, cuba kita tengok. Hadis ini sudah disebut sebelumnya, tetapi dari jalan Muhammad bin Yahya dari Sufyan, dari Ibnu Najih, dan penjelasannya sudah disebut. Kalau kita tengok sanad tu berbeza. Sebab tu Imam Tirmizi walaupun nampak serupa hadis, tapi sanad lain tengok lagi. Itu tokoh-tokoh dulu memang gitu. Tak jumpa lah sanad pun serupa, hadis pun serupa, tak jumpa lah gitu. Faedah dia. Jadi sini kita tahu lah sebab apa? Sebab dhafair itu sama dengan ghadair tadi. Ingat tak? 4 kelompok tu. 4 kumpulan rambut, 4 ekor lah kita kata. Faedah dia. Baik, ni takut pemahaman. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, kita kata apa? Tak ada orang lain kalau marah ni dah. Mungkin setengah orang dia nak marah lah. Tak. Sebab dia ni kira-kira ulama hak baru. Hak khusus lah, banyak dia syarah hadis ni, Syekh Utsaimin. Dana kalau hadis apa ni, Riyadhus Shalihin, ana minat sungguh baca huraian dia. Dalam bahasa Arab 5 jilid. Terjemah berapa jilid? Bahasa Arab tu 5 jilid ngana. 6 jilid. Mana lebih besar. Dia syarah Riyadhus Shalihin tu memang sangat menarik. Memang ana suka baca dia, banyak orang lain. Ada selagi 26 jilid Riyadhus Shalihin. Tapi hak tu dia lebih tumpu pada bahasa, tumpu pada balaghah, dia sudut tu banyak. Jadi panjang tu lah. Baik, cuba kita tengok sini. Syekh Muhammad bin Salih yang lebih terkenal dengan Ibnu Utsaimin, dia pernah ditanya tentang apakah memanjangkan rambut dan memelihara dia sampai kepada cuping telinga termasuk dari sunnah atau tidak. Mana setakat tu? Ataupun bawah lagi kau? Mana setakat tu kira panjang dah tu? Lagu mana? Ni kenapa hang molek ni? Orang kita kan kalau nak kita popok kita rambut semua bawah telinga. Maksudnya hak daripada depan ni pergi. Panjang lagu tu. Sebab kalau fana di bawah telinga ni kan nak kira. Popok kita kan bawah telinga belakang tu. Tapi pendek. Muka kerak 1 2 3, 1 2 3 apa kata. Orang panggil kerak 1 2 3. Pergi kedai tahu dah. Maksud dia panjang ni daripada depan lagi panjang. Panjang gitu. Tu maksud dia. Tu. Mana kalau kita ni wafrah misalnya, nama tengok. Faham ni? Wafrah tu, Imran ni wafrah ni. Apa ni? Bukan apa ni? Limah ni. Bawah telinga tu. Bukan maksud lagu tu. Maksudnya ni daripada depan ni. Tak ada pok kita hak duk dahi ni pakai belakang tu panjang benar tu. Hal lagu tu rambut sampai dulu. Dia bukan kerak sepok kita. Sebab tu dia side band, dia kata dia lipat lah atas ni. Sini. Kalau dia kerak pun dia kerak sikit sini. Dia kerak gitu, patut ni pakai belakang. Tu style dia. Tu kenapa tu maksud panjang tu gitu. Jadi orang tanya Syekh Utsaimin, boleh ke tidak siapa wafrah ni, siapa kecupi telinga ni sunnah ke tidak gitu? Maknanya mudah ke rambut panjang ni sunnah ke tidak? Mudah senang gitu. Beliau jawab, ini tidak termasuk sunnah. Sunnah, maksud sunnah ni sunnah yang disyariatkan. Kerana Nabi SAW melakukannya berdasar kebiasaan orang pada waktu semua yang panjang. Abu Jahal begitu rambut. Peseng masyarakat. Urus tadi. Urus dia gitu. Demikian juga ketika beliau melihat anak kecil dengan sebahagian rambutnya dicukur, beliau kata, cukurlah semua. Kalau tak cukur, taruh panjang semua. Ni panjang belakang, pakai kerak bawah ni ya. Seandainya rambut harus dibiarkan tumbuh, maka pasti beliau berkata, biarkanlah rambut, apa dia cukurnya? Nabi kata cukurlah. Bak budak takutnya panas kepala, tak cukur dah. Takut susah dengan budak kan, dia tak nak jaga mana, cukurlah. Kalau nak biar semua. Jangan duk kerak, sebab Nabi tak benar adalah Nabi tak benar kerak rambut tinggal sini.
buas sini, misalnya buas sini pendek, buas sini. Supaya orang Mongolia boleh kata lagu tu belaka. Nabi kata, "Panak burung nampak." Dengan Nabi tak wui dalam hadis. Nabi tak wui. So, itu maksudnya nak cukur semua. Kalau nak tahu semua panjang sepon ni pak ke belakang. Style zaman tu. Nabi tak wui cukur atas ni ada. Sebuah misbung masa dia tani yang kau tu dulu ni kan. Misbung kan. Kejut habis kan. Nabi tak wui lagu tu. Tu demikian juga ni. Kalau tak boleh cukur, apa Nabi kata cukur lah. Maknanya perkara ni ada kebebasan di situ. Berdasarkan hal ini kita katakan, kata Syekh Uthaymin, memelihara rambut bukan lagi memelihara rambut tu kena faham molek tu. Membiarkan rambut panjang itu bukan lagi termasuk sunnah kena bubuh. Sunnah tasyri'iyah, sunnah yang disyariatkan. Sebab ada sunnah yang tidak disyariat. Tapi kalau buat kerana kita tahu Nabi pernah buat, boleh pahala juga. Piyah ni setengah ulama kata bukan sunnah yang disyariatkan. Sebab dia tu uruh zaman tu sebelum Nabi pun orang pakai dah piyah serban. Tapi kalau sempat kita kata gitu marah tu. Padahal kita kata pakailah kerana ingat Nabi boleh pahala. Dia faham molek nak pakai tu. Sebab tu Imam Ghazali pernah letak serban dalam kuah gula. Pernah dia tak pakai serban, orang tak jemput dia makan gula. Padahal dia pergi tempat kenduri dia. Jadi dia nak marah. Masa tu dia cuci duduk nebah rumah dia lah. Orang panggil dia pergi dengan pakaian biasa gitu. Kalau kita pergi baju panah, pakai piyah gitu, pergi pakai plekat gitu pun tu guna. Orang tak jumpa lah. Dia kata tak kena aku. Tak nak sabar tak kena aku. Aku ni Imam Ghazali. Dia pun kelik mandi pakai jubah, pakai resmi dia lah. Jubah berminyak atas, apa pakai sobat. Gitu orang ajak naik mulia ke dia. Dia bangun lah dia ambil subah. Orang nak semua makan gula ni. Bukan semua aku makan. Dia nak marah masyarakat salah faham. Jangan kita mulia kau kerana pakaian dia. Tu Imam Ghazali. Orang ulama dia cerdik walaupun dia makan gitu pun dia faham. Biarlah faham. Ni kita orang tak pakai piyah tu kita maya tak ila siqah. Tak boleh jadi imam. Ila siqah. Padahal kita ni kuliah situ dah tu. Cerita waktu asar, tragedi waktu asar. Tunggu, tes dia tunggu. Akhir sekali, kau tu tak sih itu imam. Ana tulis aku minta aku. Dia mula-mula panggil ana pakai baju kurta putih, ana pakai ngajar, ana pakai tu. Cuma piyah tak akan klik pada KL kan. Kata tak ada apa lah buat ni. Kau tu tak sih dulu harap. Itu imam tu. Bukan tu imam tak pergi tu. Ana kata berat lepas mahal lagi. Dia sebut, ustaz tak akan piyah dah tu. Malu pakai luar semua pakai kurtan berat kita ni padahal rambut pendek tu. Baik, gitulah. Jadi kita kata gitulah, dia kata pendapat dia lah tak setuju tak apa. Akan tetapi jika orang-orang biasa melakukan hal tersebut tak ada masalah, laku ke lah, tak ada hal pun. Sebab kita lah ni ada pakai ada tak. Jika tidak maka lakukan sesuai dengan kebiasaan manusia secara umum. Urus pak kita. Sebab tak anda pernah bukan marah kita nak pendidikan. Dia kritik anak tak pakai piyah lah. Dia kata Nabi pakai piyah masa semaya. Nabi bukan pakai masa semaya saja. Pergi kedai Nabi pakai. Pergi semua Nabi pakai. Pergi mana-mana Nabi pakai. Apa yang awak pakai masa semaya saja? Dia pun senyap. Awak tak faham ni kata. Kalau betul, kalau awak nak ikut Nabi dalam konteks ni, kena pakai sama. Nabi pakai sama. Pergi mana-mana pun Nabi pakai. Tapi Nabi gipo ya pakai topi, bukan pakai serban. Supaya naik motor lah, nak tak sesuai serban. Ana pernah tu, kalau ana sekali aku pakai serban tak ada lingkar sebelah ni. Ubah motor daripada kala. Topi tu jadi nipis. Nipis tu siapa rapat ke kus apa ni apa? Span je tu. Halo. Lagi ke trailer motor tak ada pakai tu motor. Tak gerak lawan dia. Pergi pakai tepi ubah. Ana kata ayah ana jumpa masa tu sekolah menengah klik rumah tengok topi tahu tu topi kata taruh topi ni mati berkali jadi mana kajian awak tu malik dah tu kita kata tak boleh kena pakai serban orang sik tak apa pakai kau tu pakai ikut nak pakai tapi ulama Islam ni dia ada istilah dipanggil munasabah ni kesesuaian kena ambil kira dalam Islam. Baik, cuba kita anda perhati sikit sebab tengok lagi.
Maka yang menjadi sunnah adalah mengikut adat istiadat masyarakat, uruflah uruf. Kerana Nabi SAW juga melakukannya kerana mengikut kebiasaan masyarakat. Misalnya kita katakan sekarang, kebiasaan masyarakat adalah tidak memanjangkan rambut. Oleh sebab itu para ulama terkemuka kita, yang pertama kita sebut sebagai ulama terkemuka adalah Syekh kami, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Ibrahim dan saudara-saudara dia lah. Ni tokoh-tokoh tokoh-tokoh Saudi, ulama Saudi lah ke ni. Tokoh-tokoh ulama Saudi. Termasuk Maulana lah. Dia gini kok, Maulana. Sebut sebab kita tu. Dan orang-orang lain. Almarhum tu Guru Mufti siapa pernah sebut. Dia gini kok. Tu. Nak yang tidak Saudi sajalah. Ulama Kelantani pun gitu juga. Serta ulama-ulama terkemuka lainnya tidak memanjangkan rambut mereka, kerana mereka tidak berpendapat bahawa memanjangkan rambut itu adalah sunnah secara umum seluruh dunia. Tidak, itu sunnah tu mengikut urus tempat. Dan kita tahu bahawa seandainya mereka berpendapat bahawa memelihara rambut ni ingatlah memanjangkan rambut adalah sunnah, pasti mereka adalah orang-orang yang paling semangat untuk memelihara sunnah ni. Dan yang benar adalah ni masalah rambut ni mengikuti uruf masyarakat, kebiasaan. Jika anda hidup di daerah yang masyarakatnya biasa memanjangkan rambut, bolehlah buat gitu, molek benar lah. Jika sebaliknya, maka buatlah sebaliknya. Tak apa tu. Dalam masalah ini kita harus diperhatikan untuk sangat menghindari penyerupaan kepada orang-orang kafir dan menyerupai wanita. Kerana Nabi pernah bersabda, kalau kita nak panjang rambut, jangan siapa perekat tukar dengan orang Tino. Ada tukar. Anda tengok dah, anda zikli. Kita tengok ke belakang pakai topi, jauh rambut tu. Kita tengok mesa. Tengok ke depan, kata bahaya tak ada. Hal lagu tu tak ada. Sebab tu Nabi panjang pun hak ni tidak apa-apa kata. Kalau pakai kata belakang tu orang perempuan tu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, sesiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk di kalangan mereka. Dan sabdanya yang lain, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah SAW melaknat kaum lelaki yang menyerupai kaum wanita, dan sebaliknya, bil aks. Dalam syarah hadis sebut begitu juga, termasuk dalam laknat Allah kalau perempuan menyerupai lelaki. Sebab itulah setengah-setengah ulama moden, kalau kita tengok dalam internet, ulama-ulama sebut kalau perempuan nak pakai seluar, pastikan seluar tu khusus untuk perempuan. Tak boleh pakai seluar tu khusus untuk lelaki, dia pakai untuk dia. Tak boleh. Siapa begitu sekali, bimbang takut berlaku tasyabuh, penyerupaan itu. Meskipun demikian, sebahagian kaum muda ni orang-orang muda, bukan kaum muda ni dah. Orang salah faham pula, kaum muda ni orang muda, bukan kaum muda, istilah kaum muda tempat kita ni tak sama. Sebahagian orang muda ada yang memanjangkan rambutnya, dan dia sisir rambut tu supaya retin juga. Itu tak boleh. Boleh jadi ia memanfaatkan sebahagian aksesori saudarinya, dan dia nak gili adik-adik perempuan dia tu. Dia pakai sekah ada ni kan? Pakai sekah rambut pada. Tak boleh tu. Hak tu orang perempuan tu asal dia tu. Tak boleh tu. Waktu anak-anak tak boleh, adik anak pernah pakai orang muda. Ni orang muda, bukan kaum muda, orang muda. Orang kata tak boleh yang buat gitu, kata tak boleh tu khusus untuk orang perempuan tu, tak boleh tu. Dia kata tak suruh serabut, tak suruh serabut, ikat lah, kata ikat tak apa. Ditambah lagi jika dia membersih janggut, dia cukur janggut. Tu makna membersih janggut. Jangan silap faham tu. Dia cukur janggut pula. Rambut panjang cukur janggut pula, cukur besar. Terlebih lagi jika dia mau tu dia tu membubuhi pipi. Cuma bedok maksudnya. Parut bahasa dia Dia cuma bedok merah je biasa dipakai oleh perempuan. Ni, orang panggil dia ni pipi kan? Bedok, bukan bedok biasa ni, bedok putih tu tak apa tu. Ni merah-merah pipi tu. Bobo merah, bukan merah benar. Bedok sesuai dengan perempuan tu lah, tu maksudnya. Misalnya dia pakai eyeshadow ke, tak tahu tak? Bukan ni warna kelabu teh anyi bawah ni tak? Jadi orang perempuan. Orang perempuan pun ulama kata tak boleh. Siapa gitu mau? Tak boleh. Ulama kata sekadar gincu biasa tak boleh. Jangan doa. Sebab tu tak boleh. Zinah jahiliah tu tak boleh. Siapa tu gua kata tokar dengan onde-onde. Onde-onde ke dah? Jaga dia onde-onde tak? Onde-onde tukang onde. Bercanda tak? Tak boleh. Perempuan pun ada hak dia, tak boleh. Gincu tak apa. Yalah setengah orang tu kata tu tak boleh ustaz. Bagi anda tak apa, setakat sekali biasa gitu ya.
Ada juga kaum muda, ada juga sebahagian orang-orang muda yang menyerupai orang kafir, baik dari segi model rambut atau warna. Ini adalah perkara yang besar, bukan perkara kecil, sebab ini terdapat larangan Nabi. Atau boleh jadi sebahagian mereka salah faham dan mengatakan memanjangkan rambut tu sunnah, padahal ia sendiri lalai dalam hal salat wajib. Orang lain tak cara mana bab tu sunnah, bab tu tekan sangat, seolah-olah gitulah. Baik, dalam kih ni kena ingatlah khilaf ulama. Ni ana sebut dia bincang ringkas ni khilaf ulama. Kalau kita nak memanjangkan rambut, memang ulama kata boleh. Boleh, memang boleh, tak ada masalah pun. Cumanya dia nak ayat ni dia ambil pendapat tak boleh. Tapi nak ayatnya nak sebutnya benda ni khilaf. Tidak jadi masalah, tapi kena jaga molek. Dan nak terima juga pandang kita mengatakan mengikut uruf, takut orang tengok jadi pelik. Orang setengah-setengah tempat siapa dia anggap fasik lah. Tak sah lah kalau lagu tu. Lepas tu panjang tu setara mana pula? Tu dia ada pula. Jangan siapa panjang menyerupai wanita, tak boleh pula. Tu dia berkait dengan hadis tasyabuh pula tu dengan perempuan. Dapat laknat Rasulullah tu. Kena tengok keadaan lah. Begitulah. Kita pun setakat tu dulu, insya-Allah untuk minggu hadapan kita akan masuk pula bincang tentang rambut juga ni. Makna Nabi sisir rambut tu. Makna Nabi urus rambut tu dengan cermat lah. Kita bincang dalam sesi akan datang bab Nabi sikat rambut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.